Saya Rizwan bin Abdullah, metrik number 265343. Saya ingin bentangkan berkaitan subjek pada hari ini, SCCA 2083, Undang-Undang dalam Komunikasi. Tajuk yang kami ambil, kajian analisis hak kebebasan bersuara di Malaysia. Okey, terlebih dahulu saya akan terangkan pengenalan untuk subjek yang tajuk yang kami ambil. Okey, perkara 10-1-A memperuntukkan setiap warga negara mempunyai kebebasan bercakap dan bersuara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan kebebasan bersuara versus kebebasan berpolitik. Ya, dalam artikel kebebasan berpolitik menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan aplikasinya, penulis iaitu Farida Jamil pernah menyentuh tentang isu-isu mengenai kebebasan bersuara dalam konteks Malaysia. Isu yang dinyatakan adalah sekatan mengenai hak untuk bersuara di Malaysia dalam perkara tertentu seperti hak keistimewaan, kedudukan orang Melayu, kedaulatan serta kedudukan bahasa Melayu. Perkara-perkara sebegini tidak boleh dipersoalkan, hanyalah cara pelaksanaannya boleh dibincangkan. Oleh itu, jikalau ahli-ahli parlimen tidak dibenarkan memberi pandangan atau cadangan mengenai perkara-perkara yang dilabelkan sebagai sensitif ini semasa dalam persidangan parlimen, maka fungsi serta bidang kuasa mereka untuk melaksanakan atau mengubah polisi negara adalah sukar dan kurang berkesan. Tambahan lagi, negara akan sukar maju disebabkan masyarakat berpendapat bahawa kerajaan adalah tidak sanggup untuk menerima kritikan serta ideologi yang berbeza dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Kebebasan bersuara selalu berkait rapat dengan kebebasan berpolitik. Isu yang diketengah di sini adalah mengenai sekatan-sekatan kerajaan terhadap hak bersuara melalui medium politik. Sebagai contoh, dulu Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ISA yang menyatakan penahanan berlaku apabila didapati seseorang itu boleh memberi ancaman kepada keselamatan serta ketenteraman awam dan negara. Namun begitu, kerajaan pada masa itu kecenderungan untuk mengambil tindakan terhadap ahli-ahli politik yang tidak bersefahaman ideologi dengan kerajaan yang memerintah pada masa itu, manakala mereka yang bersefahaman dengan polisi kerajaan tidak diambil tindakan langsung oleh pihak kerajaan. Keadaan yang sangat jelas beras sebelah ini telah memberikan tamparan yang hebat terhadap perkembangan kebebasan untuk bersuara di Malaysia. Jadi, adalah jelas nampaknya kerajaan yang memerintah tidak sanggup memberi kebebasan bersuara yang terlalu luas kepada masyarakat Malaysia pada zaman itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sarah bin Bobong, metrik number 260965. Saya akan meneruskan pembentangan ini di mana undang-undang yang menyekat kebebasan bersuara. Dalam tugasan 1, kami ada menyenaraikan antara akta yang menyekat kebebasan bersuara ini. Hal ini kerana untuk menjaga kepentingan negara, ekonomi, sosial dan keamanan. Antara akta yang kami senaraikan seperti Akta Hasutan, di mana Akta Hasutan ini digubal bagi melindungi sensitiviti warga negara Malaysia. Selain itu, Akta Rahsia Rasmi 1972. Akta ini bertujuan untuk memindahkan atau menyatukan undang-undang berhubungan dengan perlindungan rahsia bagi mengelakkan pengaliran, penyebaran atau kebocoran rahsia rasmi yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Selain itu juga kami menyenaraikan Akta Komunikasi dan Multimedia.
menyekat kebebasan bersuara ini adalah sangat penting kepada negara maupun ekonomi, sosial, dan kemajuan. Kita sedia maklum apabila negara kita ini dalam keadaan yang tidak aman ataupun politik yang tidak menentu, secara langsung pelabur-pelabur dari luar negara akan merasa kurang tertarik untuk melabur di negara. Hal ini boleh menjejaskan ekonomi di negara kita. Tambahan lagi, akta yang sedia ada ini adalah kami menyokong lah, sebab dia walaupun akta ini ada yang menyebabkan rakyat segelintir yang tidak paham atau tidak memahami secara mendalam mengapa kebebasan bersuara ini ada batas. Hal ini disebabkan saya Jeffrey Zerosius, nomor matriks 260938. Dalam kebebasan bersuara ini, media massa memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Tidak seorang pun masyarakat di bumi Malaysia ini melupakan tragedi 13 Mei yang melanda negara kita suatu ketika dahulu. Akibat dari persengketahan kaum yang terlalu ekstrim, tumpahnya darah-darah yang tidak berdosa. Tidak dinafikan kebebasan bersuara tanpa sekatan semakin sukar untuk dibendung. Masyarakat kini sudah celik dengan pelbagai kemudahan IT, penggunaan internet bukan lagi dihaskan untuk golongan tertentu, tetapi internet digunakan tanpa sembarang sekatan untuk semua masyarakat. Kesimpulannya, kita rumuskan, kebebasan bersuara setiap warga negara Malaysia adalah tidak wujud secara mutlak. Masih terdapat lagi kuasa parlimen untuk menggubal dan menghadkan hak tersebut. Artikel 10-1-E dalam Perlembagaan Persekutuan yang memberi kebebasan bersuara kepada warga negara Malaysia itu adalah tertakluk kepada 10-2, 10-3 dan 10-4. Sekatan-sekatan ini boleh dikenakan untuk memelihara ketenteraman awam dan hak asasi masyarakat umum untuk hidup dalam aman dan tenteram. Walau bagaimanapun, hak mempertahankan diri ini masih lagi ramai penduduk tempatan di luar sana yang tidak paham secara mendalam tentang batas-batasnya, terutamanya penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman dan kurang berpendidikan.